Dia kata, Ustaz Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, apa yang kamu dapat dengan kamu duduk istighfar ni? Kamu dapat apa? Dia kata, semua saya dapat. Apa saja yang saya minta, semua Allah bagi. Apa saja yang saya minta, Allah bagi belakang. Semua doa saya diperkenankan oleh Allah. Kecuali satu je tak dapat lagi. Duk minta lama dah. Minta apa? Saya duk minta teringin nak berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak tahu depan itu Imam Ahmad. Dia kata, subhanallah, dia kata, ya Allah, dia bangun, dia peluk orang tu, dia kata, doa kamu telah dimakbulkan oleh Allah. Patutlah saya terdorong sangat nak mai ke sini. Patutlah saya dihalau daripada masjid itu. Rupa-rupanya Allah nak temukan kamu dengan saya. Dan subhanallah, Allah nak memakbulkan doa berkat daripada istighfar kamu. Tuan-tuan, Ustaz Muhammad, itu apa alasan lagi kita tak mau istighfar? Tiba. Lock waktu kita. Jadikan salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, waktu kita salli ala Sayyidina Muhammad dengan kita beristighfar. Sebab apa? Sebab antara kesan daripada dosa ialah tertahannya rezeki. Nabi SAW sebut muka surat 59 bawah tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. La yazidu fil umri illa al-birru wa la yaruddul qadara illa ad-du'a wa inna rajula la yuhramar rizqa bidzambi yusibuhu aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, tidak dapat menambah usia kecuali kebaikan. Nak panjang usia, buat baik banyak-banyak. Tidak boleh menolak ketentuan rezeki, kedudukan takdir kecuali doa. Nak ubah takdir, doa, banyakkan doa. Dan sesungguhnya seorang manusia kerap terhalang daripada rezeki disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Oh, rupanya yang duk halang rezeki kita dosa, kan? Patutlah Nabi suruh istighfar untuk undang rezeki. Yang duk halang rezeki kita ni pasal dosa kita buat. Jadi cara nak bagi rezeki tu murah balik kat kita, buat macam mana? Clearkan dosa tu dengan kita beristighfar. Mudah-mudahan salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, istighfar menambah, salli ala Sayyidina Muhammad, istighfar akan mengundang rahmat di sisi Allah SWT. Lagi, apa cara istighfar? Yang pertama, astaghfirullahalazim. Yang kedua, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Yang ketiga, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang keempat, salli ala Sayyidina Muhammad, sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hafal dah. Yang tak hafal, cari dekat Google, screenshot, simpan kat handphone, baca lepas subuh dengan lepas maghrib. Boleh. Yang berikutnya, salli ala Muhammad, amalan yang akan mengundang rezeki, mengundang rahmat Allah, membaca, menghafaz dan beramal dengan Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ini dalil kita baca Quran, dengar Quran pun mengundang rahmat di sisi Allah SWT. Apa hak-hak kita dengan Quran? Hak kita dengan Quran 68, muka surat 68. Yang pertama, belajar Quran. Kita bukan habis mengaji Quran dah, belajar Quran ni tak habis. Ini berasa macam saya dah habis belajar Quran, habis dah mengaji Quran, tak habis tuan. Kalau cerita Quran ni mula-mula dulu belajar huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim. Kemudian kita belajar pula nak batang ni macam mana. Kemudian kita belajar pula tajwid. Habis dah mengaji bayi tajwid lah ni, tahu lagi? Habis dah mengaji tajwid kita ni? Tak habis lagi tuan-tuan, Ustaz Syamad. Banyak lagi benda-benda dalam Quran yang kita tak habis mengaji. Maka tak ada orang yang boleh kata saya dah habis dah mengaji Quran. Belajar Quran yang pertama. Jangan malu tuan-tuan. Tua-tua pun mengaji Quran, jangan malu. Ada orang itu,
Saya jenis kalau saya mengajar Quran, dulu saya mengajar Quran juga dulu ceramah mengajak Quran pun mengajak dululah. Kalau saya mengajar Quran ni, saya akan suruh orang baca, seorang-seorang baca. Seorang-seorang baca. Pasal apa suruh seorang-seorang baca? Pasal kita tahu kelemahan dia kat mana. Ada orang dia tak boleh sebut huruf qaf. Dia huruf qaf, dia di huruf kha. Ihdinas siratal mustaqim. Ada orang sebut itu? Qaf tak boleh sebut. Nah, saya sembah. Ada orang tak boleh sebut huruf sad. Macam-macam. Zal semua sebagainya. So, kalau kita suruh dia baca seorang-seorang, kita boleh kenal dekat mana masalah dia yang kita boleh perbetulkan. Tapi kalau tuan-tuan kena baca seorang-seorang, sekali ni mai kita buat kelas Quran ramai pekat mai. Tiba-tiba ustaz tu kata apa? Kita try baca seorang-seorang tengok. Lagi sekali tak mai dah. Pasal apa tak mai dah? Pasal malu saya kena baca apa semua. Kalau kita tak baca, orang tak tahu salah kita tak mana. Kita duk berasa macam kita betul belakang baca. Baca seorang-seorang, tuan-tuan berasa macam Said Ramidi tu. Apa ni? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Abdul Rahman Sudais. Ni. Cuba baca depan ustaz. A'udzu bi dzu. Kena a'udzu tu kena dah. Tuan-tuan sekalian, subhanallah salli alaihi wasallam. Ni. Kita kalau kita tak mengaji, kita tak berasa kita salah kat mana. Sebab tu hak kita Quran yang pertama, belajar Quran. Ada yang kita wajib belajar dalam Quran ni. Nama dia surah Fatihah. Wajib belajar. Pasal apa? Pasal dia rukun dalam sembahyang. Ya, salli alaihi wasallam. Bila sebut rukun dalam sembahyang ni tuan-tuan, dia ada 3 jenis rukun. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qauli. Daripada 3 jenis rukun ni tuan-tuan, rukun qauli salah satu, dia ada 5 syarat sah dia. Yang kena betul. Daripada 5 tempat rukun qauli. Apa 5 tempat rukun qauli? Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, surah Fatihah. Yang ketiga, bacaan tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatuh sampai asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Yang keempat, selawat pada tasyahud akhir. Yang kelima, salam yang pertama. Bukan beralih tu, lafaz tu. Takbir pun sama, bukan angkat tangan ni, lafaz tu. Daripada 5 tempat ni ada 5 syarat sah dia. Yang pertama, bacaan mesti sekadar dengar di telinga. Yang kedua, makhraj kena tepat. Yang ni ya. Alhamdulillah. Ihdinas nasad. Sirasad. Siratal ladzi dzal. Faham tak ni Ustaz Syamad? An'amta alaihim ghairil maghdub, huruf ghain. Orang sebut maghdub pada ain. Orang sebut maqdhu pada qaf. Apa ni ghain qaf. Salih Azim Muhammad. Tuan-tuan. Nah, macam-macam kesalahan dalam tu sebab makhraj tak tepat. Sebab tu wajib belajar surah Al-Fatihah. Yang ketiga, baris kena jaga. Jangan silap baris. Yang keempat, syaddah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Syaddah sebab dia rukun. Yang kelima, tak boleh terputus, tak boleh terpotong dengan apa-apa perbuatan atau perkataan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bersih dulu sekali yang lain. Faham tak? Tak boleh terputus terpotong. Ni 5 syarat. Sebab tu salah satu daripada ayat yang wajib kita belajar Ustaz Ismail untuk baca ialah surah Al-Fatihah sebab dia rukun dalam sembahyang. Yang kedua, hak kita dengan Quran ialah untuk kita baca Quran. Bacalah Quran tuan-tuan, baca Quran. Tolong baca Quran. Jangan tak baca Quran. Saya nak bagi tips macam mana nak khatam Quran dalam setahun. Nak bagi tips ni. Tuan-tuan, seronok tak kalau kita baca Quran, satu Quran tu macam kita baca surah Yasin. Betul-betul kita berhenti berapa ni? Astaghfirullahalazim. Kita berhenti ke sebelah dah. Sebelah dia kan? Apa ni? Tuan-tuan, Ustaz Syamad. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seronok tak kalau kita baca Quran, seluruh Quran tu macam kita baca surah Yasin tu? Syok. Lancang. Kita kalau orang baca surah Yasin kan, kita sambil duduk berjalan, orang duduk baca surah Yasin kat dalam masjid, kita sambil berjalan, boleh ikut tak?
Ikut Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Masuk dalam orang tengah baca Yasin, surah Yasin dipeletak kat tengah. Kita main lambat. Nak ambil surah Yasin kat tengah tu malu. Kita pergi kat tepi tu ambil Quran. Ambil Quran. Oh sambil mulut dah baca ni, sambil selak cari surah Yasin dalam Quran. Sampai orang habis baca surah Yasin, dia cari surah tak jumpa lagi. Nak beritahu kat mana surah Yasin dalam Quran pun dia tak tahu, tapi lancak baca sampai orang baca pun boleh ikut. Best tak kalau seluruh Quran kita macam tu?